آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم إنا نسألك بسر الفاتحة أن تجعلنا اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالعصمة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين في محكم تنزيله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم. اللهم يسر ولا تعسر ربي أتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan selamanya dan selayaknya kita menyebut syukur kepada Allah. Menyebut kepada Allah kasih setiap Allah hidayah serta taufik dan keizinan dapat kita kembali pada bulan yang kedua hari Isnin. Kita menggunakan kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi kalau ikutnya saya tanda ni, saya guna kitab I'tiqad Ahli Sunnah ni bersih jawi lah. Dan silap Ustaz masuk Al-Hadis 23. Betul. Munculnya Dajjal pada bumi 2020. Sadanya guna bumi lah. Bahasa Melayu tu 220 2020. Najawi 223. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته وببركة علوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif kita rahimahullah ta'ala, munculnya Dajjal. Tapi isu ni saya kata diambil dah kita ni pun dah. Sebab tu cerdiknya pegang taklim mantan almarhum Mufti Sabah lah. Dia Sa'id dia letak perkara ni dalam perkara pasal yang ke-14. Subtopik dia yang perbincangan tentang rukun iman, itulah mengenai beriman kepada hari kiamat. Ini semua ada rentetan lah ni, kesinambungan lah. Sebelum nak berlaku kiamat betul tu, dia akan keluar benda-benda yang macam ni lah. Sebagai peringatan dan juga muhasabah diri kita ni. Bagaimana dah keadaan ibadah kita dengan Allah, hubungan kita sama-sama makhluk dosa pahala apa bila benar dekat dah. Sebelum nak bertemu dengan peristiwa yang cukup hebat ni. Sebab tu dia letak dalam pasalnya ke-14. Kalau tengok secara keseluruhan kita I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia ada sebanyak 18 pasal, 18. Jadi berbaki kurang lebih 4 lagi. Jadi pasal yang ke-14 nya sambungan daripada malam ni, dia kata munculnya Dajjal. Jadi pada hakikatnya ni Dajjal ni dah ada siap dah. Cuma hikmah rahsia Allah Ta'ala ya, dia tak berzahirkan tu. Walaupun setengah tempat balik-balik sana lah, belah Arab, Timur Tengah, segala pasal Yahudi tu,
Dia panggil apa? Misaya. Misaya. Dia kata Dajjal ni. Dia panggil apa? Yahudi. Dia kata tokoh ni dapat ada jumpa dan sebagainya lagi. Tapi kita hanya berakidah sebagai Ahlussunnah Jamaah tak tahu lah. Kan? Tapi kita meyakini adanya susuk tubuh yang dikatakan daripada anak cucu Adam ni, mana jenis manusia lah, yang dikatakan nama dia sebagai Dajjal. Kita janganlah sebab tu dah salah satu doa tu yang lebih besar tu boleh kita baca lepas pada ayat akhir, innaka hamidum majid kan. Sebab ada setengah pendapat kata kalau kita tak baca doa apa langsung lepas tu tak sah mayang. Walaupun jumhur pak mazhab kata sunat muakkad. Ini salah satu doa yang suruh kita bacanya, jauhi daripada fitnah dan Dajjal. Wa min fitnati masihid Dajjal. Kalau boleh cara Arab kita baca di mulut lidah dengan Arab lah. Sebab dah semayang tak boleh kita nak baca daripada luar Arab tak boleh. Jadi biasanya kalau tak boleh cara min fitnati masihid Dajjal Arabnya doa tu, kita terlintas cara bahasa Melayu sudah lah. Tapi innaka hamidum majid dulu sangat sat tinta bahasa Melayu labu utama, ya Allah jauhkanlah aku daripada fitnah dan Dajjal. Juga fitnah itu besar semua ni. Sebab tu Nabi kita jangan kita minta lah nak jumpa dengan Dajjal ni, itu dahsyat tu. Dan aku dia tahu apa ceritakan macam ke depan lah. Habis tengok apa musnah pengarang nak beritahu kepada kita ni tentang kemunculannya Dajjal. Masalah zahir lah, makhluk pun dia nampak. Ada puan ni kita pun tak tahu dia duduk mana, tapi kita yakin dah ada dah. Baik, kata pengarang di bawah tu, di antara tanda-tanda alamat-alamat yang menunjukkan, yang memberi faham, yang menyakiti pada kita semua ni bahawa hari kiamat telah hampir tiba, yang merupakan tanda-tanda yang besar. Sinilah kurungan yang malah lepas harap dia, yakni al-alamatul kubra. Sebab sebelum ni kita dah baca dah tentang amal alamat tanda hampir kiamat, dia ada dua. Ada al-alamatul sughra, alamat-alamat kecil tu. Kecil ni cukup banyak dah lah. Dah salah satu dia dahkah budaya buah pok. Orang pun tamik heran dah dengan amalan-amalan agama ni. Semayang kan tutup orang ikutan je, tu banyak je lah. Jadi rentetan daripada yang kecil-kecil tu dia akan jadi besar melalui al-alamatul kubra. Yang kita rapat sangat dah dengan kiamat. Salah satu dia alamat kiamat yang besar lah, kita punya di gerbang kata lepas tu nak buku kiamat tu, ialah munculnya seorang manusia. Mana seorang manusia ni sini seorang lelaki yang muda lah. Banyak riwayat tentang Dajjal, bahkan menjadi hadis yang mutawatir lagi sahih. Sebab ada juga yang kajian jenis orang moden ni, dia kata Dajjal ni bukan orang dia tahu, dia tahu bahasa kiasan, bahasa simbolik kepada fitnah hawa biru tu jadi tu. Lagi tu macam setengah tolak Ya'juj wa Ma'juj lah. Al-Quran sebut jelas-jelas dia makhluk kan, dia kata tak. Itu ada merujuk kepada letusan, dia kata apa, gunung berapi yang dahsyat di akhir zaman. Ikut tu pula dah. Kita janganlah tuan-tuan. Sebab Nabi pernah pesan, alaikum bis-sawadil a'zam, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kita kena pegang majoriti ulama tafsir belah mana yang teramai tu. Dalam istilah kita punya pendapat jumhur dan majoriti ulama. Itu dah tu. Rasulullah kata dia kiasan lah, pasal kiasan ni ada atau haru biru pada tu kan. Bukan orang apa-apa. Tu hati-hatilah kalau ada pendapat yang agak terbenci macam tu. Jumhur ulama kata ni seorang manusia. Bahkan disoreh dalam hadis yang kata Dajjal ni seorang manusia daripada seorang pemuda lah, macam orang tua. Seorang manusia, seorang pemuda yang misal janggut apa pun tak ada. Dan tubuh badan dia tu rendah dan badan dia agak gempal tapi gemuk orang dia. Telah disebut Bukhari ada soreh macam kita Fathul Bari tu. Ini disebut umum lah. Mana manusia ni seorang lelaki, bukan perempuan. Dan juga seorang pemuda. Dan dia pula tak ada misal janggut apa, lincin muka dia. Dan dia rendah dan badan dia agak tembun, berisi sikit. Kita jangan tuduh siapa-siapa pula. Ini kita tuduh bukan dia tu. Kita yang dia tu. Kita silap pada zaman Sina Umar Ustaz. Zaman Sina Umar. Zaman Nabi SAW kan Sina Umar. Dan Nabi cerita tu ada seorang ramai dia kata silap nama dia Ibnu Sayyad. Kita silap lah. Umar hampir nak pergi bunuh dia tahu macam ni Dajjal dah, sebab Nabi cerita ni spirit kau tu macam Dajjal dah. Nabi tak tahu lah dia dah. Bukan hal yang boleh bunuh wahai Umar, buahkan Allah Taala hanya itu kepada Nabi Isa saja.
payah. Jadi pada masa zaman Nabi cerita pun susuk tubuh tu, ciri-ciri tu dah ada dah. Tapi Nabi kata tak payahlah, Nabi Isa saja tu izin. Sebab tu bila Dajjal dia tengok Nabi Isa dia jadi hancur dulu tu kan. Dia kata dengan Isa tak boleh. Minta izin Nabi Isa AS. Munculnya seorang manusia yang dinamakan oleh Rasulullah SAW. Ini sampai hadis ni. Dan yang qat'i tu, siapa tolak dia boleh mencederakan merosakkan iman. Lepas tu hadis lain Nabi kata, akulah orang yang pertama sekali menceritakan ciri-ciri Dajjal ni. Padahal pada zaman Nabi Adam pun dah cerita tentang Dajjal, tapi dia tak detailkan Dajjal ni apa. Cuma sebut apa kena jaga-jaga, apa kena hati-hati yang kata Dajjal ni, tapi tak sebut macam mana ciri-ciri dia. Macam zaman Nabi SAW, baru Nabi ceritakan ciri-ciri kriteria Dajjal tu terang mana. Walaupun Nabi ni banyak lah, Nabi Adam, Nabi Nuh lah. Sebab mereka berasa kata Dajjal tu akan muncul zaman mereka. Tapi yang populanya Allah Alam lah, Dajjal dikatakan muncul pada zaman-zaman Nabi Allah Musa. Yang dikatakan di ketika tu dia terkenal dengan panggilan apa? Musa Samiri. Musa Samiri. Baik, Rasulullah apa? Jadi kalau siapa mendustakan perkataan Nabi tak ada syak, rasa dah dimurtad, tak boleh. Sebab Nabi dikatakan asdaqul qailin ataupun sadaqal qail, iaitu seorang yang sangat pendusta. Waktu lama bincang pun segi lughah, segi bahasa, Dajjal ni menunjuk kepada al-kadzab, pendusta, pembohong. Waktu dia kata zaman ni macam-macam juga kan. Dia ada kan cakap kuno, cakap kuno, apa ni cakap petang beli tu. Waktu saya kat tu. Jenis sebelum nak terbit Dajjal betul, dia dah nak cucu dia dulu. Ibarat kata itulah. Dajjal ni pelik sikit, sebelum nak terbit anak cucu dia dulu. Yang jenis panggil dia tu. Cakap kono ni, kelentong kono ni. Tak banyak lah. Yang betul tak terbit lagi, tapi panggil-panggil tu dah ada. Dan orang yang menutup, maknanya menolak kebenaran dengan kebatilan, kepalsuan. Ini pun jangan. Tentu kalau ada ciri-ciri ni, pengikut dia lah. Dajjal itu mengaku dirinya adalah Tuhan. Betul, nama Bipah di sini penting sangat. Kita hidup ni kena menguji ilmu akidah. Lebih lagi dalam bab mukhalafah. Untuk menguji dalam mukhalafah tu, yang Allah telah sebut dalam Quran, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala ni tidak ada kesamaan pun dengan makhluk. Jadi kalau kita takut saja tuan-tuan, mengaji bab akidah tak mengaji, tak ada juga. Sia-sia juga. Jadi yang banyak kita tak mengaji wujud kidah bapak dan sebagainya. Ia yang kata Dajjal ni berusaha dengan gigih lah, dengan sedaya upaya dia, bukan sikit. Kan besar-besar tak, menaburkan bermacam-macam fitnah. Ini sebelum dia nak tabik main, dan mempengaruhi manusia seluruhnya agar mereka bersama-sama dengannya, dengan Dajjal tadi itu, meninggalkan agama mereka yang betul benar. Itulah agama Islam. Cari jalan juga kosong lah, minta rosak. Lebih lagi bagi kita sendiri merasa ragu pada agama kita ni. Betul ke Islam ni? Dia betul banyak lah. Ada macam-macam. Pada secara zahir tak ada, ada yang ikut dalam ni. Dia melintaskan macam-macam. Kena tolak lah. Astagfirullahaladzim ataupun na'udzubillah, tak jauh. Bahaya. Sebab kuncu-kuncu Dajjal ni banyak. Iblis, syaitan, dan orang-orang fasik. Semua dia dah geng-geng dia. Cara Dajjal menipu dan mempengaruhi manusia seluruhnya ialah dengan menunjukkan kepada mereka itu manusia peristiwa-peristiwa yang ganjil. Ini telah ditelak hari ni. Setelah Dajjal tu memunculkan diri dia dengan izin pada Allah, masa tu dia akan tunjuk benda pelik. Sebab kata Nabi SAW, Allah telah izinkan pada Dajjal nak jadi buah-buah. Dia kata hujan, dia kata kemarau. Itu bahaya. Betul, ada sabitlah hadis kata sebelum nak jadi fitnah Dajjal ni, dunia akan kemarau. Kemarau cukup banyak tu. Tak tahu apa dia, setengah riwayat Nabi kata 40 kan. Ulama pun tak tahu entah 40 tu apa, 40 tahun ke 40 hari kan. Tapi jadi kemarau semua. Lepas tu kita ingat tentang kalau kemarau pelik tu, maknanya terbilah. Lepas tu kita kena belajar dah, kita ni puasa lah semua sikit. Kalau yang tak wajib tu kan, Isnin Khamis ke apa kan, zikir, selawat, baca Quran, jangan. Sebab makanan orang beriman ketika jadi kemarau yang kemuncak daripada timbulnya Dajjal tadi adalah makanan terputus habis apa dia? Amalan zikir dia. Dia kenyang dengan zikir dia, dengan selawat dia, dengan baca Quran dan sebagainya lagi.
Juga kalau kita tak biasa buat tu kacau tuan-tuan. Waktu tu gempak tu kacau. Jadi kita standby pada hari ni lah. Walaupun kita jangan doa nak temu dengan yang kata Dajjal ni. Dan luar biasalah yang dilakukan oleh Dajjal itu yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Sebenarnya hama dah ni. Kalau mengaku aku Tuhan ni, aku nak panggil mu'ah duduk dalam kubur dengan yang tak kejauh. Sedangkan yang main tu Nabi kata jelmaan iblis yang menjadi penyokong kuat bagi Dajjal. Dia berubah. Syekh dia kata, wahai anak aku ni, mak ni aku tak kenal aku, dia berubah lah. Kata tak kenal mak ayah itu aku. Kan? Aku lah Dajjal ni Tuhan lah. Habis tuan ni. Dia tak akidah cukup jaga lah. Ibu Nabi. Surah 4 asas 420. Justru itu terdapat di kalangan manusia tadi tertarik hati dan terpedaya melihat peristiwa-peristiwa yang ganjil dan luar biasa. Orang buat silap mata sihir pun kita kagum takjub bidah. Betul lama ada bahan tu. Apa hukum kita nak tengok silap-silap mata tu. Jadi kopi ke apa agak benda tu yang guna khadam jin tu. Kalau kita iman lemah tak kemah yang tengok. Sebab boleh jadi pasti dosa besar tu. Sebab sudah terkagum pula. Rupanya kata Allah Ta'ala tu lebih tu lagi. Jangan tu. Sehingga kata kalau kita dah mata ilmu akidah kita tahu jelas dah. Cuma nak tengoklah pembohongan tu terang mana. Kita buat. Kita tak tapih dah. Ni tak nak tapih pun akidah pun tak jelas elok. Tengok kagum selalu. Silap-silap panggil pula buat. Bahaya tu. Padahal sebut pun buat silap mata silap tengok. Kan? Tapi setengah dia guna khadam tu jin-jin kapiak tu. Itu tentang ilmu sihir tu, tak boleh. Peristiwa yang ganjil lah dia tunjuk dengan sebab keizinan pada Allah. Dia pun bukan lepas apa-apa makhluk macam kita kan. Dalam biasanya telah dilihat oleh manusia yang menyebabkan terdapat di kalangan mereka meninggalkan agama mereka yang betul dan benar. Itulah agama Islam. Itulah riwayat Nabi kata bila munculnya Dajjal kalau panjang umur zaman tu tapi wa'iyadzubillah Nabi suruh ikat isteri kamu dan anak-anak kamu di tiang-tiang rumah. Sebab wa'iyadzubillah orang yang teguh kuat dengan Dajjal ini orang perempuan ni. Perempuan pula main lapak, main tak boleh buah orang main lemah ni. Mengaku bila apa mengaku tadi boleh makan apa itu bahaya. Jadi tapi mana lah. Tapi bagi mereka yang beriman yang tetap imannya kukuh betul lah. Yang sebenar-benar keimanan tidak terpengaruh dan tidak tertipu oleh peristiwa-peristiwa yang ganjil dan luar biasa itu. Dan mereka itu tidak terpikat hatinya oleh ajakan bahasa kita tahu dakyah lah, ajakannya oleh dakyah Dajjal yang sesat itu. Sebab salah satu dia mengaku Tuhan. Sedangkan Nabi kata dia ni buta sebelah. Bukan mata dia ada sebiji tu lah. Kita terpaham bodoh dulu kan. Yang ada mata satu tu. Dia tinggi mata satu dia buat lukihan ilustrasi tu. Dulu tentu. Kita dah tahu jenis mata satu tu atas dia ni tu jin Afrik. Dia kata Dajjal ni dah. Jadi kalau hadis kata Dajjal ni tetap ada dua mata dia, dua pelihatan tu. Tapi sasak buta belah kanan, kiri celak. Sasak kiri buta belah kanan celak pula. Dan di dia tu kata Nabi SAW tadi kami mengaji dengan apabila kita Sahih Al-Bukhari. Di laknatullah yang kata Dajjal ni dia tertulis perkataan kaf alif farah. Sehingga kata hanya tulis kaf farah saja. Orang boleh baca ke tak boleh baca dia akan nampak terpampang di Dajjal. Tapi kalau kita tak mentak kan tak dibuat apa. Kan? Boleh tengok sajalah. Itu juga. Tetap pemantapan akidah cukup betul lah benda ni. Tu. Malah orang yang benar-benar tetap keimanan mereka itu tidak sedikit pun merasa hairan, merasa pelik melihat perkara-perkara yang ganjil dan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Dajjal tadi. Pada hari tadi Nabi kata Tuhan kamu tidak buta sebelah. Sedangkan Dajjal ni ada mata, lepas tu buta pula. Sehingga riwayat kata mata dia tu terjengui tu macam buah anggur tu, tahu buah anggur biji tu, gelap pula. Kalau kita kata buat Tuhan menentang apa? Dia pun menentang. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Tidak ada persamaan. Kedah kata apa? Yang kata Tuhan ni bukan lagu nu, bukan lagu ni. Itu kesimpulan macam kita. Kalau tanya Tuhan ni lagu mana? Tuhan tak ada lagu-lagu. Lagu nu dah, lagu ni pun dah. Tapi kena uji lah kita ni. Kita bahasa ringan sikit dah.
dan kita lepas jauh dah dari awal kita dulu kan. Jadi mana kuat dan menjaga kita tauhid, pilih kita. Bila lagi bab yang kita perlu beza sungguh, tidak ada persamaan sikit satu hun pun. Yang orang tua kata, Dajjal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tegasnya dia kata sini, orang-orang yang beriman dengan sepenuh-penuh keimanan, tidak terpesona dan tidak tertipu daya mengikut kesesatan Dajjal yang itu lewat tu. Kalau kita jadi mim para nun dak alif. Mempropaganda kan. Pasal kita kata apa? Propaganda ni. Kita promote apa? Kan? Yang itulah dia ke propaganda lah. Untuk pengindakyah lah kan. Bahawa dirinya adalah Tuhan yang boleh membuat sesuatu yang dikehendakinya sebagaimana yang ditunjukkannya kepada manusia seluruhnya. Oleh itu dari sehari ke sehari ternyatalah dengan jelasnya bahawa Dajjal itu adalah orang, adalah manusia yang sangat penipu dan pembohong besar. Takutlah sebelum Trump ini duk ada saya tu. Ikut daripada pengikut dia tu. Yang dua hala tarik kepada supaya kita percaya dengan kesesatan Dajjal. Dan akhirnya fitnah-fitnah yang ditaburkan oleh Dajjal tadi menjadi hilang lenyap. Sebab di tengah-tengah tu Nabi Allah Isa akan turun. Sedangkan Nabi Isa turun waktu zuhur. Sedangkan riwayat kata Nabi Isa turun waktu subuh. Yang hampir semayang telah dia qamat dan Imam Mahdi naik. Lalu bila Nabi Isa turun, lalu Imam Mahdi suruh Nabi Isa jadi imam. Dan Nabi Isa menolak dan mengatakan bahawasanya umatnya paling afdal adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi last sekali dia mati di tangan Nabi Isa lah Dajjal. Siap tempat dia buat tanah siap dah dia pasti kan tempat mana yang dia nak meninggal tu kan, yang dibunuh oleh Nabi Isa. Dan Dajjal itu sendiri dibunuh oleh orang-orang yang beriman. Nabi Isa dah masuk ni. Dan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Berhubung dengan kemunculan Dajjal di akhir zaman ni, dah sebut akhir zaman ni zaman kita lah ni. Benar akhir zaman ni yang masa dia rapat sangat dengan kiamat lah. Akhir zaman kita lah. Sebab yang tanda kecil tu dia dah terbit banyak dah. Kuih-kuih tanda yang besar lah. Anak dunia ni lah. Telah dinyatakan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini mukjizat Nabi ni 1400 lebih dah Nabi beritahu. Boleh kena mukjizat timbul lah. Kita memang yakin lah. Sehingga dia nak beramal dia kata mana dia yang tengok depan mata tu. Ibarat macam kafir musyrikin duk petikai Nabi lah. Kalau kata syurga laka mana main tunjuk sebiji dia nak tengok. Kenapa hal nak keimanan ni? Kan jenis nampak mata kepala dah kan. Tapi keyakinan tu kita tanam siap dah dalam jiwa kita ni. Jadi hadis yang disebut yang dicerita kembali oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunjukkan haji wada'. Wada' kan bidah Ustaz. Boleh ikut luar betul. Kurumi tu dia mah. Wada'. Jadi kata apa haji wada'. Larat dia bidah. Tapi makna dia sama tinggal lah. Dan terakhir lepas tu tahun tu Nabi wafat lah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali tu haji yang Nabi buat terakhir lah sekali tu. Lepas berata tu Nabi wafat, Nabi ada pesan sikit. Nabi beritahu iaitu telah menyampaikan peringatan mengenai kemunculan Dajjal itu. Sabdanya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzarahu ummatahu wa innahu yakhruju fikum fama khafiya 'alaikum min sya'nihi fala yakhfa 'alaikum anna rabbakum laisa bi'aqwan." Kita buat tadi tu. Bahasa Melayu awal terjemah dengan kata buta sebelah. Wa innahu aqwarul ain al-yumna ka'anna ainahu tafiyah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahihain. Waktu bilang telah hadis sahih macam dalam Quran dah.
Waktu iman dia kena jaga Quran, sunnah qat'i dua tu. Quran, sunnah. Lepas tu ijma', qiyas. Masuk hadis, Allah tidak mengutus seorang Nabi pun kata Nabi. Setengah riwayat kata Nabi sebut semenjak daripada penciptaan Nabi Allah Adam AS, maka tidak ada fitnah terbesar yang Nabi Adam besar sampai pada zaman dia, melainkan Dajjal. Kan? Lama dah cerita ni. Bukan sehari dua ya, bukan dekat Nabi ya. Bukan sebelum-sebelum tu lah. Kecuali ia kata Nabi, seorang Nabi itu mengingatkan kepada umatnya mengenai kedatangan kemunculan Dajjal. Dajjal itu akan muncul kepada kamu, maka tidak tersembunyi ke atas kamu tentang keadaan Dajjal itu. Lepas tu kata lama, kafarah yang tertulis di dahi Dajjal tu semua boleh baca. Hak buta huruf kah, tak buta huruf kah boleh baca benda tu. Semua tahu Nabi kata. Dan tidak tersembunyi juga ke atas kamu semua bahawa Tuhan kamu tidak buta sebelah matanya. Sedangkan Dajjal ni dia ada mata, dan mata dia pula tak tetap belah mata, tetap celik sebelah, buta sebelah. Semuanya Dajjal itu kata Nabi buta sebelah mata kanannya. Ini satu riwayat. Semata sebelah kiri. Dan mata dia tak tetap, sak kanan, sak kiri, sak kiri, sak kanan. Itulah keadaan dia. Tukar ganti macam tu. Seolah-olah Nabi kata bandingan dia, matanya Dajjal itu sebuah biji yang muncul. Sehingga hadis dia kata masuk sebuah biji ni seperti mana buah anggur tu. Kan kita makan buah anggur tu kan. Terjemur, kita kata terjemur tu. Keluar tu. Baik. Habis hadis dekat tu. Tuan-tuan balik dia kata sehubungan dengan ini, dengan cerita Dajjal ni, tersebab apalah bila mana masa dia kelak tu dengan fitnah dan pembohongan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa Dajjal itu adalah dari bangsa Yahudi. Waktu dia lain kata pengikut Yahudi, pengikut Dajjal ni daripada 70,000 orang Yahudi. 70,000 orang Yahudi pada pengikut dia. Kalau ikut taburan memang jelaslah keturunan dia keturunan Yahudi dah. Lepas tu geng yang duk sokong dia pun Yahudi juga. Di mana kaum muslimin memerangi Dajjal itu yang diketahui oleh Nabi Isa lah ketika itu dia Imam Mahdi. Dan kaum Yahudi membela Dajjal tadi. Apa tunggu lah. Ada sila dia pun gelar dengan Messiah ke apa. Kita Dajjal. Dan akhirnya kaum muslimin menang dalam peperangan yang melawan kaum Yahudi yang sesat dan yang menyesatkan itu. Jadi nampak teruk lah Zat no? Umat Islam kena banyak kan, tapi dah semua dah. Sebab setengah riwayat kata Yahudi akan balik di tanah yang benak sangat tu, dan mereka akan dibunuh beramai-ramai sampai keturunan Habuk apa pun tak ada. Zaman bila tak tahu lah. Kalau Zahdi kata zaman Dajjal tu ni tapi tak ada keturunan yang kata buat tu. Sebab tu dia benak sangat balik tu. Peristiwa ini telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumanna as-sa'ata hatta tuqatilul yahuda hatta yaqula al-hajaru yahtabi'u wara'ahu al-yahudi ya muslim hadza yahudi wara'i faqtulhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari wa Muslim, hadis sahih Nabi. Tidak akan berlakunya hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kiamat besar ni, kemuncak dah. Sehingga kata Nabi kaum muslimin semuanya memerangi kaum Yahudi. Semua kat tepuk habis yang tepuk Yahudi ni. Sehingga mana kata Nabi, batu yang di belakangnya ada orang Yahudi yang bersembunyi itu pun berkata, "Hai orang Islam, ini ada orang Yahudi, bunuhlah dia." Lepas tu kalau kita tengok tu, tak silap Allah Allah lah, siapa kaji kata dia buat tanam berjuta pokok dah, pokok korokot dipanggil pokok Yahudi tu. Kita tanah manis lah buah kan, dia tak korokot. Ini lah, pokok tu kaji habis, kita dia buat cerita dah kan, kita tanam buat kalau buat apa hanya dia buat nanti ni, dia buat pun tahu, dia bakal mati di tangan tentera Islam ni. Tak mana dia bodok belakang bangunan ke, belakang batu ke apakah sebab apa ni? Masalah ni Yahudi yang bunuh abang duduk belakang ni. Pokok tu yang tak habang. Sebab pokok tu geng Yahudi apa ni? Dia tak letak ni pindah ke, mati ke. Sebulan yang Nabi sebut ni.
Sebab tu lah ni Islam tu kena dulu. Macam pokok lah kita ada setengah pokok ni dia kena apa? Dia kena takik kot ni baru dia naik elok. Islam pun ibarat macam tu lah. Walaupun kita kena apa pun, mati syahid tu tentu dah di sisi Allah kan. Mati tu mulia dah. Lepas tu bila dia naik sekali habis. Ini adalah suatu kata kiasan lah kesimpulannya. Yang memberi pengertian bahawa pada saat itu tidak berguna lagi bagi kaum Yahudi itu mensembunyikan diri mereka dari kaum muslimin, kerana di mana sahaja kaum Yahudi itu berada dapat diketahui dan dikesan oleh kaum muslimin yang nak membunuh mereka itu. Kemudian tajuk dia kata turun Nabi Isa alaihissalam. Ini rapat ni. Bila penurunan Nabi Isa alaihissalam tu, di atas sini turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman kelak, iaitu di tengah-tengah Dajjal bermaharaja lela mempengaruhi kaum muslimin agar meninggalkan agama mereka yang betul benar. Adalah penurunan Nabi Isa tadi di antara tanda-tanda yang besar, yakni al-alamatul kubra. Dalam sabit hadis dia akan turun di Menara Bayda di negeri Syam, negeri Syria. Kalau tuan-tuan Google tengok Menara Bayda tu, di perang serah mana pun menara tiba tak jauh. Bakat tahu dah bukan Nabi Isa akan turun di situ. Bila Allah Alam kita prepare benda kita lah. Senang nak nanti bila dia turun dia tak turun jangan tu bila datang kita ni. Amalan kita ni kan cukup ke tak cukup lagi kan. Yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu sudah sangat bertiba. Nabi Isa AS turun ke bumi ini nanti akan memerintah dengan adil dan menghidupkan syariat Islam. Dia tak bawa syariat dia. Dia akan meneruskan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai setengah riwayat kata siap dan buat haji umrah pula, dan siap pula nikah kahwin pula, dapat anak 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Dan setengah kuat kata dia akan dimakamkan tepi makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Betul lah tepi umrah kan. Tengok dia dah rizat sikit tu lepas dah makan Nabi yang kosong tu. Banyak ulama mengatakan di situlah akan dikebumikan Nabi Allah Isa AS. Dan hukum-hukum agama yang telah ditinggalkan oleh manusia. Nabi Isa tinggal dan berada di bumi ini dalam masa yang dikehendaki Allah. Perkara dia ambil dalam tawakuf lah. Lepas setengah kata dia akan tunggu setengah dalam masa 40 tahun, Allah Alam lah. Tapi Musanih ambil cermat kata tawakuf. Allah Ta'ala saja dah tahu apa lama. Tapi confirm dia akan turun balik. Kemudian Nabi Isa AS wafat disemahyangkan dan dikebumikan oleh kaum muslimin. Justru itu wajib kata setiap orang Islam mengaku dan mengiktirafkan apa yang telah dikhabarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, bahawa Nabi Isa AS itu tidak dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kita sebagai Islam ni, kita meyakini dia tak mati dibunuh. Bahkan kita tafsir masyhur menceritakan bila mana dia tahu dah bahawa dia akan dikepung oleh Yahudi. Sebab ada pemelok daripada pengikut Nabi Isa pergi bocor. Yahudi duk cari dah. Orang tangkap lama dah. Cari ada pemelok. Pengikut Nabi Isa tu orang pergi golongan Hawariyun tu. Dia cerita dia tak Isa dia tu Isa tu situ. Dia bisa tahu dah siap dah. Dah tahu dah dia dan balik tu beritahu kat mak ah. Mak cik tak payah dah. Allah Ta'ala panggil jemput dah. Dan balik jumpa mak ah. Lepas tu dia naik ke langit dalam usia 30-an. Sengaja 33. Itulah umur sebaya bagi ahli syurga esok 30-an. Ni tak tahu saya kata Allah telah tumbuhkan bulu di tangan dia jadi sebuah sayap. Dia kepak tu dia naik. Sengaja langit ketiga ataupun Nabi yang 4 duduk sama-sama dengan Nabi Yahya AS. Jadi dengan tadi Allah Ta'ala lah dapat Yahudi pergi serbu kalah golongan yang kianat dengan yang lain tu muka semua semacam dengan Nabi Isa. Tuan tukar semua macam sampai mereka punya dikeliru. Sebab tu kita baca Al-Quran, Allah Ta'ala cerita ni yang bunuh pun mereka pun tak confident. Nak bunuh mana satu, semua muka semacam. Taklah ambil yang pergi bocor tu. Padahal kena dia pun kianat. Dia kena muka semua. Sebab mereka pun tak yakin juga. Kita Islam tak mati ya. Macam lepas tu ni mati disalib apa tu. Malah beliau Nabi Allah Adam tadi adalah diangkat oleh Allah Ta'ala kepadanya, di mana Nabi Isa AS hingga kini
pun masih ada lagi yang ni belum mati. Juga Nabi Isa mau apa dah? Ya, mau apa kita? Mau apa? Azat. Ya, apa tengok tenan ni lari dah ragu apa? Mak dia dah boleh. Nabi Isa kita Masihi. Ya. November, Februari tu Masihi. Masihi ni merujuk pada umat Nabi Isa. Dan ni 2023. Umat Nabi Isa pun 2023 lah. Tapi Allah Ta'ala berbahasa umat 2023 tu juga tu ramai. Kan? Tu umat dia. Nak congok mudah kan Nabi Isa. Kata Masihi. Kita hijrah kan. Rejab Syaban tu hijrah. Di November, Januari, Februari tak ingat sangat tu. Tu Masihi tu. Kiraan bagi umat Nabi Isa AS. Baik. Dan di akhir zaman kelak sebelum tiba hari kiamat, Nabi Isa AS turun ke bumi, membunuh Dajjal dan pembela-pembela, penyokong-penyokong dia daripada orang Yahudi juga. Setengah riwayat kata 70,000 orang Yahudi. Dalil dia mana? Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini jelas sangat ni. Jelas firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu azizan hakima wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Sadaqallahu maulana al-azim. Suratul Nisa ayat 157 hingga 159. Ini pengang kita tu bagi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tafsiran ayat tadi, yakni dan disebabkan dakwaan mereka. Mereka siapa? Orang Yahudi. Untuk dia segi asbab nuzul, sebab dia cari lama sangat puak Yahudi ya. Dia buat tuduh kan. Maryam tu dia panggil Mary ya. Dia tak berzina. Yang paling lak dia buat apa? Berzina dengan Zakaria, pak belakang Maryam ni. Sebab tu Yahudi jahat tak jahat lah. Yang kita Zionis lebih teruk ni, dia bunuh Nabi-Nabi. Yang tadi kita ceritakan Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Nabi Zakaria dia bunuh sebab dia dakwa kata berzina dengan Siti Maryam. Lepas tu tak puas hati, ada anak pula Zakaria dan Yahya, bunuh pula anak dia. Tu kata dahsyat tak dahsyat tu tentang Yahudi ni. Ini dakwaan mereka apa? Yahudi ya. Dengan mengatakan semuanya kami kata Yahudi telah membunuh Al-Masih. Apa nama Al-Masih tu? Sehingga riwayat Dajjal pun dimulai juga Al-Masih. Al-Masih Dajjal. Jadi segi lugah Masih ni maknanya sapu. Adapun Masih yang dikaitkan dengan Nabi Isa satu kemuliaan lah. Sebab Nabi Isa AS salah satu mukjizat Allah Ta'ala bagi penyakit sopok kronik ewa, disentuh yang tu ya. Penyakit kulit ewa, disentuh tu macam putih tak ubang, hilang. Itu mana Masih disapu. Adapun Dajjal merujuk kepada dunia ni selangkah yang Nabi mana sampai. Itu Masih Dajjal. Lain lah. Jadi jumatan lain tu kata Masih Dajjal, tu kau mana pula faham. Jadi Masih Nabi Isa nak memulakanlah sebagai satu mukjizat yang Nabi Isa kena sentuh siapa penyakit kusta agar baros sopok, lalu tu macam putih tak apa hilang jadi saya balik. Al-Masih Isa bin Maryam. Kalau ikut terjemah Melayu nak kata apa? Isa yang anak laki-laki Maryam. Sebab dia tidak berbapa, mukjizat dia. Rasulullah. Ini dakwah puak Yahudi. Padahal kata Allah, mereka Yahudi tidak membunuhnya Nabi Isa dan tidak memalangnya Nabi Isa, yakni di kayu palang. Ini salib, cus, bunyi tanda Kristian tu. Barulah disebut pertama sekali bila Nabi Isa turun, dia akan patahkan palang-palang salib tu. Nak tolak dakwaan kata dia dibunuh dan disalibkan di situ. Ada di India dia bercerita lah, bukan kita lah di India. Mereka punya lebih kucuk kaki gambar kata Jesus Nabi Isa tu. Sampai satu hari mereka pelik. Apa dah ada ayat terbit pula.
Rupanya patung tu dibuat lekat di dinding tu. Balik belakang tu dia ada longkang. Jadi pek longkang belakang tu pecah masuk ke kaki tu mai. Rupanya ada bina ayat longkang. Ada buatkan ayat ada tong gila tu. Ya, tu nak tunjuk tu. Terbuat teruk sangat tapi basuh kaki patung tu dia bina ayat tu. Jadi dinafikan oleh Allah Ta'ala nyari. Tetapi diserupakan bagi mereka. Ini kata Abang ni tak tafsir tadi tu. Mana serupanya Allah Ta'ala bagi muka sama. Sekali dengan pengkhianat dan pengikut Nabi Isa yang betul pun, muka mereka jadi serupa muka Nabi Isa sama. Faham tak? Orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa juga, singkatan daripada Yahuda. Dan sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mana mereka pun tak confident, mereka pun tak yakin. Kita tahu wah-wah kan, kain putih kan, cukup mana? Cukupnya perepok tu, kena elok pengkhianat. Ada yang kena tu. Mengenai Nabi Isa AS, sebenarnya mereka berada dalam syak, kata Allah, ni ragu-ragu tentang menentukan pembunuhannya Nabi Isa. Tidak satu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain pada mengikut sangkaan semata-mata. Kita tak buat dalam cukup lah. Dan mereka pula, kata Allah, tidak membunuhnya dengan yakin. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa kepadanya, dan adalah Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan tidak ada seorang pun dari kalangan ahli kitab, melainkan ia ahli kitab lah, daripada Yahudi dan juga Nasrani, akan beriman kepada Nabi Isa AS sebelum matinya. Dan pada hari kiamat kelak Nabi Isa AS akan menjadi saksi terhadap mereka. Sehubungan dengan ini Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, tak apa-apa nampak ni sebab ke depan dia tajuk Ya'juj Ma'juj dah, sehingga dah riwayatkan kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu sabdanya, "Wallazi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla fayaksiru as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yad'u al-jizyah wa yafidu al-mal hatta la yaqbaluhu ahad hatta takuna as-sajdatul wahidah khairun min ad-dunya wa ma fiha." Kama qala muttafaqun alaih, Lu'lu' wal Marjan. Syarah bagi hadis Bukhari Muslim. Demi zatnya setiap Nabi sumpah tu. Waktu dalam konteks ayat hatta Nabi sendiri sebut sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi siap sumpah, itu benarnya cukup penting sekali. Sampai Nabi kata demi zat, jangan zat sini zat apa ni? Ini demi diriku. Mana dia? Yang jiwaku dalam kekuasaannya, kekuasaan Allah. Sesungguhnya hampirlah putera Maryam, ini Nabi Maryam lah, Isa Al-Masih tu, akan turun di lingkungan, di kalangan kamu sekalian, dan menjadi pemegang pemerintahan yang adil. Ia, Nabi Isa akan mematahkan palang salib cis tu. Kemudian dia akan membunuh babi. Jadi lah, tuan ni bercambah. Orang tak bagi nak buat juga. Buat besar-besar ni. Jangan lihat lah, Nabi Isa akan bunuh habis. Sebab nak tolak pahaman setengah Kristian, Ortodok ke apa, yang dibuatan Nabi Isa mahalkan babi kan. Dia nak tolak pahaman tu sama. Dia maknanya zaman mana pun tak ada syariat pun yang mahalkan mereka menetang ni. Kan? Siap ombak kajam, siap dah yang kata menetang ni. Tengkuak pun tak ada, nak menetang mana? Semua kaji tak? Kan? Khinzir dia tegak kan? Tengok National Geography. Tengkuak pun tak ada. Lepas tu dia pula pedu pun tak ada. Jenis semua racun apa semua serap masuk dalam kulit dia isi dah. Lepas tu orang yang makan dia dah cacing pita, boleh kata kajian tu kan. Kalau nak bakar nak rebus pun tak cok. Mereka dengan kaedah yang ulama sebut, najim mughaladzah ni kena apa? Guna ayat tanah kan, boleh membus. Tak, ni buh pula lamput. Ni salah satu Nabi Isa akan bunuh. Nak tolak pahaman orang Kristian yang mengatakan Yesus menghalalkan makan menetang ni. Dah tak ada syariat mana pun menghalalkan makan. Melainkan tak ada arah, tak ada menetang lain dah. Ada menetang tu lah. Nak buat je lah makan. Makan pula bukan makan kenyang pula. Makan apa nak jaga nyawa ya. Sekat tu ya. Dan menghapuskan cukai pula, tak ada jizyah. Aslim taslam. Dia lagi kemah ni Nabi Isa ni. Tak, pada zaman lah dah lagi yang panggil jizyah apa-apa kan. Nabi Isa tak ada lah. Hang Islam selamat, tak Islam bunuh terus. Boleh kata zalim Nabi Isa boleh tu. Tak ada dah, nak kiamat dah. Tak payah taruh pun tak pakai dah, tak dapat dah. Bisa itu harta melimpah ruah, kata Nabi, sehingga tidak seorang pun yang mahu menerimanya. Ibarat kata nak keluar zakat tak ada, bukan kaya belaka dah. Hingga adalah sekali sujud itu lebih baik daripada dunia dan barang yang ada di dalamnya isi dunia ini.
Kita tak kesimpulan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan pada Abu Hurairah tersebut adalah memberi pengertian yang jelas, iaitu yang pertama, pemerintahan di zaman Nabi Isa alaihissalam kelak adalah menggunakan hukum syariat Islam. Dia tak guna syariat lain. Dia akan teruskan balik, perkemas balik syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pernah berdebat dengan apa? Dengan Zakir Naik. Zakir Naik kata kalau hangpa percaya yang kata Nabi Isa buah wali, dah siapa dia nak turun pula? Dia nak sempurnakan ajaran kami ni. Maknanya jalan apa tak sempurna lah ni. Maknanya tak kan, dia turun dia kan perkemah ajaran Islam ni. Dan kalau dilaksanakan dengan sepenuh kejujuran dan juga keadilan yang menyeluruh, bahawa keduanya semua palang salib church tu akan dipatahkan. Ini bermakna apa? Nabi Isa AS sendiri membuktikan pendustaan orang-orang Yahudi yang mendakwa bahawa beliau, ini Nabi Isa tadi, mati dibunuh, disalib, dipelang salib. Sekaligus nak tolak dakwaan Kristian lah. Perbuatan disalib itu Nabi Isa kan, bukannya. Tahun yang ketiganya, cukai kepala. Diikut dalam istilah mereka, dia panggil apa? Jizyah. Jizyah. Tidak ada lagi, sudah dihapuskan. Karena semua manusia di masa itu telah memeluk agama Islam yang tidak memerlukan lagi cukai kepala. Kerana orang-orang Islam tidak dikenakan cukai kepala oleh negara Islam. Negara Islam tidak akan menggunakan sebab cukai kepada orang Islam. Sebab Islam ni dia dah ada silah, itulah zakat. Zakat modal. So, yang keempatnya ke sebelah ni tadi, harta telah melimpah ruah. Kerana keadilan di masa itu secara menyeluruh sama rata tanpa perbezaan. Yang mana di saat itu tidak didapati seorang pun yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan dan kesengsaraan. Waktu bila jumpa nak pergi zakat, dia kata aku pun tak boleh pergi zakat. Aku pun nak cari nak pergi zakat ke wali semua. Tak ada dah. Murah semua. Lepas tu barulah rentetan daripada peristiwa tu keluar pula Ya'juj wa Ma'juj. Semoga turunlah tuan-tuan, minta jauh daripada Allah. Kita boleh persiapan di kita ni guna boleh kemampuan yang kuat insya-Allah. Cakap dulu dan semua qala keluar Ya'juj wa Ma'juj. Allah sallallahu wasallam alaihi alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.